wa man yaqsilha wa rasulahu faqad dhalla dhalalan mubina. Maka sesungguhnya mereka ini sesat dengan kesesatan yang nyata. Orang yang derhaka pada Allah dan Rasul ni tuan-tuan, golongan sesat. Dan golongan derhaka ni yang Nabi kata tak mau masuk syurga. Mana dalil? Hadis Bukhari. Kitab mana? Kitab Muqaddimah mesti ke hadis. Hadis ke berapa? Hadis ke-7 insya-Allah. Kullu ummati yadkhuluna al-jannah illa man aba. Qalu ya Rasulullah wa man ya'ba? Qala man ata'ani dakhala al-jannah wa man asani faqad aba. Nah, ada umat aku ni semua nak masuk syurga, tapi ada juga yang tak mau. Sahabat tanya siapa dia, tak mau. Nak masuk yang taat. Yang tak mau masuk yang derhaka. Itu dia. Boleh no? Dari Quran Al-Ahzab 36. Orang derhaka kepada Allah terhadap Allah Rasul adalah sesat. Dan golongan ini Nabi kata inilah golongan yang tidak mau masuk syurga. Dia derhaka dan tidak mau tunduk kepada kebenaran itu. Dia sombong dan angkuh. Penyakit ni penyakit iblis kan. Kita apa pun kena berlapik ke ya. Walaupun duit banyak, kaya ke miskin, kita sampai ke mati memerlukan pertolongan Allah. Tidak, memerlukan panduan bimbingan Allah. Ada sembang kemas kan. Dia sombong dan angkuh. Iblis sombong angkuh kan. Tak mau tunduk menghormati Adam. Pasal apa? Aku hang cipta daripada api, yang kau ni daripada tanah. Nak tahu dari Quran Al-A'raf surah ke-7 ayat 12. Tak mau buka. Nah, hang cipta aku daripada api, hang cipta ana khairun minhu, khalaqtani min narin wa khalaqtahu min tin. Tu punca dia. Nah, telefon apa bunyi? Saya tak ada vibrate. Disangkanya dia telah lebih dan tinggi dari yang lain-lain. Macam apa? Dia banyak. Harta melimpah ruah. Bukan semua nah. Bukan semua nah. Tak tahulah tuan-tuan pernah jumpa. Saya pernah jumpa orang kaya yang tawaduk. Mai kuliah, jam tangan tak ada, handphone pun tak bawa. Duduk tengah-tengah tu tunduk, bukan tidur kan, khusyuk kan. Saya tak kenal dia mula-mula, tak maulah cerita dia duduk di mana. Malam tu saya lancar. Kami nak beli bangunan. Nah, nak beli bangunan, nak wujudkan pasti. Lepas tu orang bentang jadah lah, di situ bentang jadah. Dapat banyak lah. Saya nak balik, dia tahan saya. Ustaz, duduk atas tangga, tengok leke, pakai pun biasa ya. Hak tadi tu Ustaz boleh tunggu Ustaz tak? Kan. Awak, saya nak balik ambil cek Ustaz. Kalau tu Haji nak bagi duit, jangan tunggu Ustaz, tidur di surau ni pun saya tak apa. Janji dapat kan. Dia pun balik mai. Dia bagi screen check 15,000. Lepas tu AJK mai abang Ustaz. Ustaz kalau baik yang dia ni, sekolah Ustaz A, awak kaya sungguh. Tapi orang low profile. Kali kedua dia bagi 100,000. Boleh mai tak pejabat? Pukul apa? Pukul 9. Sebelum subuh aku pergi tunggu dah. Saya kali pertama pegang cek 1,000, orang terima ketak tangan. Tak pernah dapat lagi. Kali pertama, 2 kali saya dapat sesuatu. Seorang tu Tan Sri bagi. Tapi yang saya cerita, kau ni memang low profile. Nah, saya dah lost contact lah dengan dia. Sebab musuh-musuh Islam ni tak senang bila dia duk pantau-pantau sumbangannya banyak kepada pada ustaz-ustaz kan. Jadi dia pun serot, tak main dah surau tu kan.
Tak apalah, kita bukan bergantung kat manusia kan, bergantung kat Allah. Esok Allah hantar orang lain pula. Lepas saya kehilangan dia, Allah hantar Tan Sri buat main seorang kan. Macam tu juga 100,000. Nah, kita bergantung pada Allah ya tuan-tuan, saya bimbang kan. Disangkanya dia telah lebih dan tinggi dari yang lain-lainnya. Bukan tak ada yang tawaduk, yang low profile ada, tapi tak ramai. Kaya kedekut tak hidung masin pun ada. Jenis kaya dia sendiri nak menteri darah, dia tak mau belanja, punya teruk. Ada tak doktor kan? Sebab tu dia ada beza asyuh dengan al-bakhil. Nah, syuh ni kita kata kikir, bakhil ni kedekut. Kikir ni lebih kedekut daripada bakhil. Maksudnya tuan-tuan, dia nak makan untuk dia pun dia sayang. Dia pegang dah derian musang king tu. Tanya-tanya sak ni tuan-tuan, RM60 ustaz, ada 6 ulas. Saya makan 3, pembantu saya makan 3, 2 bulan sudah, kenyang sampai kelar, tak payah makan lah. Pak saya ajak, nak menteri darah apa, ada duit makan, tu so duit sayang. Sebab tu saya tak sayang bab makan. Makan pakaian memang saya tak beli kan. Tapi yang asyuh ni memang kan? Bukan tak ada duit, bukan tak ada kemampuan, dia lebih kedekut pada orang yang kedekut. Tentu jatuh sakit ustaz kan. Itulah hak kaya. Mahoi awak bang, aku teringin nak makan musang king. Abang tak boleh makan musang king. Itu apa abang, musang boleh ha? Abang pun nampak punya musang janggut. Masa tu baru nak makan cerai. Saya teringin nak makan satu lagi lah, tapi tak ada kesempatan, tak jumpa duri hitam. Esok kalau ada tolong bagi tahu. Nah, dia pun kata sedap bahang kan. Kalau KL kata sedap gila kan. Nah, cikgu ada pokok tu, ada boleh tak bagi ketua guru. Sebab tu hidup tak berkat. Saya teringin dia potong sedap sungguh, lebih sedap pada musang king kan. Kalau kita ada duit tak apa, kilo RM100 beli kalau besar ni 5 ulas kenyang sampai 3 tahun kan okey lah kan. Ini kedekut sungguh. Kikir, ada beza kikir dengan kedekut. Kikir ni lebih kedekut pada orang kedekut. Nah, dalam Quran banyaklah ayat-ayat. Wa man yuqashuha nafsihi fa ulaika humul muflihun. At-Taghabun surah ke-64 ayat 16. Sesiapa yang tidak kikir dengan dirinya, hartanya, tenaganya, masanya untuk Islam, mereka lah golongan yang beruntung. Jangan kedekut tuan-tuan. Nah, disangkanya dia telah lebih dan tinggi dari yang lain-lain, padahal yang sepatutnya dia mesti syukur di atas sekalian nikmat-nikmat Tuhan terhadapnya Allah. Tak apa kita ulang balik tuan-tuan. Satu kisah Sayyidina Umar duduk depan Kaabah, bersebelahan dengan beliau seorang badui, orang kampung kan. Duduk berdoa, Allahumma ij'alni minal qalil. Dia ulang doa tu berulang-ulang kali. Maksudnya, ya Allah, ya Tuhanku, jadikanlah aku dari kalangan hamba-Mu yang sedikit. Habis dia berdoa, Umar duduk dekat dia, tanya dia, Syekh, awak duk minta doa yang sama ya? Mintalah yang lain sama kan, murah rezeki, panjang umur dalam kebajikan. Duk minta yang tu ya, masuk golongan yang sedikit. Badui tu tengok muka Umar. Kalau tak salah saya disebut dan tafsir Dr. Hamka, sia-sia kamu sebagai khalifah. Tu dia orang kampung, nampak kata tak ada adab, tak ada orang pekan belolak belunggu kan. Sebab tu saya tak setuju pada orang kampung tak ada adab. Fikirlah adab ni kalau mak pak tak ajak orang kampung, orang pekan sama kan. Cakap dengan orang tak erti, tengok tua macam mana kan. Minta maaf kadang-kadang ustaz muda-muda ni kena tegur kan.
Kita nak address orang, nak panggil orang, kena tengok kalau tua pada kita, kalau dia ada title haji, tuan haji. Ni kadang-kadang minta maaf, bukan ustaz sini, ustaz di Afrika Selatan ni. Dah lah main lambat, langkau bawa orang pula. Kuih macam tu lah. Kali pakcik tu kali korang ajak punya ustaz. Tu dia. Baru ada kai. Nah, dia kena korang ajak. Kalau kita ni 67, kalau langkau boleh tahan enggaklah, pasal aku tua dah. Hampa baru 30 lebih. Adab tak ada. Kan? Jadi dia tengok muka Umar sia-sia jadi khalifah. Lepas tu dia ceramah pula kat Umar. Dia baca sepotong ayat Al-Quran, surah Sabah, surah ke-34, di pertengahan ayat ke-13. Cari Syekh Rusdan. Dia baca dalil ni, wa qalilun min ibadiyasy syakur. Ada. Dan sedikit sekali dari kalangan para hamba-hambaku yang bersyukur. Umar, aku minta supaya aku masuk dalam golongan hamba Allah yang senantiasa bersyukur. Sebab yang syukur tu sikit, kufur tu banyak. Umar kata, Masya Allah, ada lagi orang lain yang lebih alim daripada aku. Tahu dia, tu ahli syurga tuan-tuan. Tawaduk, kita dah tak dijamin syurga. Pula tu. Ingat bapak kita dengan syurga. Lawan Islam dah tu, mengajar pun tak, belajar pun tak. Aduh, duk cakap, duk sembang kari macam tu. Tahu sembang kari, cikgu? Tu cerita dia. Padahal yang sepatutnya dia mesti syukur di atas sekalian nikmat-nikmat Tuhan terhadapnya. Mesti wajib kena syukur. La in syakartum la azidannakum. Ayat Ibrahim ayat 7. Kalau kamu syukur, aku tambah lagi. Pasal apa kena syukur, tuan-tuan? Ini saya tak pernah ingat. Wa min ni'matin fa minallah. Cuba buka Az-Zariyat. Rusdan Az-Zariyat. Ayat apa? Az-Zariyat tu surah 51 ayat, tak ingat. Tak ayat 51 juga apa? Wa min ni'matin fa minallah. Pasal semua nikmat tu main daripada aku, tak ada. Tak ada, cari sendiri. Pasal jarang baca ayat ni. Tapi ayat macam tu lah aku, ustaz. Wa min ni'matin fa minallah. Dan nikmat-nikmat yang main kat aku ni semua daripada Allah. Az-Zariyat ayat berapa? Tapi dalam Az-Zariyat cuba cari. Wa min ni'matin fa minallah. Nah, sebab tu tuan-tuan kena syukur. Nikmat sihat, betul tak? Mata terang, telinga tak pekak lagi. Rumah saya jam dah, tuan-tuan. Dia beralih belakang sikit, jenuh panggil tu. Orang dia heran siapa. Saya cakap dengan bini saya dah. Dia dah jadi macam bini Pak Mat Tempe. Nak buat macam mana? Tu kalau cakap telefon lah cemuih lah. Kita kata lain, dia kata lain. Kadang-kadang 3 kali panggil dia buat dek lah. Aku naik angin juga lah. Tapi teringat, telinga pekak. Dah tak ada. Az-Zariyat. Wa min ni'matin fa minallah. Tak apalah tuan-tuan cari. Nanti saya balik cari di rumah. Dalam buku saya tu ada, saya tulis. Saya tulis apa nama? Apa ayat ni dan surah apa? Saya buat ni apa catatan lah. Kadang-kadang macam itulah. Kita bukan darat. Tambah-tambah kita jarang baca pula kan. Tapi dalam surah Az-Zariyat Az-Zariyat. Tu tuan-tuan. Jadi ayat tadi pun samalah, la in syakartum la azidannakum. Kalau kamu syukur, aku tambah lagi. Jangan salah guna nikmat kurniaan Tuhan. Tengok dia kata. Tengok dia kata sini tuan-tuan. Padahal yang sepatutnya dia mesti syukur di atas sekalian nikmat-nikmat Tuhan terhadapnya. Allah. Dan kadang-kadang kita tengok dalam YouTube lah kan. Orang kaya kan. Dia tulis 10 manusia terkaya di dunia. Tengok rumah tu dia. Nak abang bila di antara pelakon filem yang terkaya di dunia di tangga ketiga ialah Shah Rukh Khan, tuan-tuan. Shah Rukh Khan ni Allah. Lah ni bayaran untuk dia berlakon satu filem saya tak tahu lah banyak mana, tapi memang banyak kan. Kekayaan dia tuan-tuan, dia punya nilai diri dia, harta dia 24 bilion duit Malaysia. Tengok rumah dia tu dia kan,
Dalam satu program dia dengan Dr. Zakir Naik di India, lama lah saya tengok video. Dia sembang kari lah. Dia ingat dia kemas kan. Dia kata, I read Al-Quran every day. Dia kata, saya baca Quran setiap hari. Kan? Dr. Zakir Naik masuk dia 3 kan. Kalau sekadar baca, tidak mengamalkan, tak jadi. Sengap tu. Kalau sekadar baca, tak amal, kita bimbang tuan-tuan. Rosak akidah, duk berlakon jadi Hindu. Kan? Oh. Kita no. Tu pun jangan Islam. Bini dia Hindu. Banyak macam tu. Bini Hindu dia Islam. Kan? Macam Indonesia kan lah. Pening kita tuan-tuan. Kan? Janganlah Malaysia jadi macam ni. Haru tuan-tuan. Satu rumah semua ada. Kristian ada. Kan? Islam ada. Ya? Sepatutnya kita syukur. Tak jumpa ayat tu. Wa min ni'matin fa minallah. Apalah lain kali kita cari. Apatah lagi jika manusia telah kaya raya. Bukan saya kata, tengok dia kata. Pengarang kitab berkata tuan-tuan. Dia mengarang kitab pun dia mengata orang. Tambah mengajar lagi kena kata. Nak urai. Kan? Apatah lagi jika manusia telah kaya raya, senang lenang dengan harta dunia. Tu dia. Ni yang duk bobot lah ni tuan-tuan ni. Di Malaysia ni. Masuk politik lah sikit kan lah. Tapi tak boleh hurai banyak-banyak. Kan? Nanti dia kata lawan toke pula. Kan? Tak lawan toke. Nak bagi nasihat. Yang apa duk bobot dunia sangat siapa? Kita lah ni nak utamakan masa depan Islam dan umat Islam. Dengan tidak menzalimi yang bukan Islam. Dan hak orang bukan Islam termaktub tuan-tuan dalam Quran, dalam hadis, dalam perlembagaan persekutuan. Kita ikut saja. Quran kata tak boleh buat zalim pada orang bukan Islam, jangan buat zalim. Tidak. Hadis kata jangan menzalimi orang bukan Islam kerana doa dia mustajab, jangan buat zalim. Perlembagaan kata hak orang bukan Islam termaktub, bagi hak dia. Yang paduk kelang kabutnya tepok tu, aduh letih tu. Tapi tok guru cool ya. Ni ada wawancara kan dia. Dia kata rakyat boleh menilai siapa yang benar-benar mau kepada perpaduan ummah, untuk menyatu padukan ummah. Inna hadhihi ummatukum ummatan wahidah wa ana rabbukum fa'budun. Surah Al-Anbiya surah ke-21 ayat 92. Ini tuntutan dalam Quran tuan-tuan. Allah kata lagi dalam surah Al-Anfal ayat 46, wa ati'ullah wa rasulahu wa la tanaza'u fatafshalu wa tadhhaba rihukum wasbiru innallaha ma'as sabirin. Surah ke-8 Al-Anfal ayat 46. Ini semua tentang penyatuan. Pentingnya umat Islam kena bersatu. Bersatu kita bersatu. Bukan yang tu. Kan? Aduh, hampa tak sayang kau, tak kesiankan anak cucu yang kita nak tinggal tak lama lagi. Aduh. Kerana hampa punya duk kelang kabut nandak dunia, kejap dunia, anak cucu sengsara. Hampa tanggungjawablah esok di akhirat. Nah, saya yakin tuan-tuan, kalau orang Melayu ni tak kira apa parti politik, mai kita bersatu. Bersatu di bawah Al-Quran dan As-Sunnah. Al-Quran dan As-Sunnah sebagai pedoman. InsyaAllah kita kuat, kita teguh, kita kukuh. Ni pasal ni, pasal kau ni kata ni. Nah, senang lenang dengan harta dunia, sewajibnya dia mesti taat dan bersyukur kepada Tuhan. Tetapi kebanyakannya pada saat inilah, di waktu mereka mewah, mereka lupa akan kewajipan diri terhadap Tuhan. Tengok tuan-tuan. Nah, mereka menyangka kekayaan dan harta benda itu dapat meluluskan segala kemahuan hati. Saya nak bak tuan-tuan, kita esok kalau takdir Islam memerintah lah Malaysia ni. Nah, kita nak habak kat toke-toke pemimpin kita, jangan pancing undi dengan RM2. Pasal Quran sebut tak akan berjaya. Kita nak beli hati manusia dengan harta, mampus tak berjaya. Surah ke-8 Suratul Anfal ayat 63. Bagi Syekh Rusdan cek tengok.
Hang belanjalah banyak mana pun harta hang, kerana hang nak beli hati manusia supaya suka kat hang, sokong hang, tak akan berjaya. Orang ambil duit tapi orang tak sokong. Jam. Ni perangai ni kena tinggal bang lah. Nah. Perangai beli pemimpin ni kena tinggal bang lah. Kan? Ni yang jadi rosak masyarakat, rosak negara tuan-tuan. Kelang kabut nak pilihan raya. Saya yang seronok tu pasal depa sembang kari. Macam mana depa sembang kari? Depa kata, "Oi, si Fulan ni pakar perlembagaan." Pakar pula bapak hang apa? Keputusan agung depa petikai. Kan? Depa cabar di mahkamah. Nah, mana darurat yang diisytiharkan oleh agung tu null and void. Tak sah. Gunung-gunung kita ada pakar perlembagaan. PP di mahkamah, hakim tolak. Hakim suruh depa rojak Perlembagaan Persekutuan perkara 150/8. Balik awal. Doktor, pakar tik minyak apa? Takkan hampa betul tahu. 150/8 menyebutkan jelas, keputusan agung tak boleh dipetikai dan tidak boleh dicabar di mana-mana mahkamah. La ilaha illallah, hampa tak jumpa ke? Bengong. Tu kata puak-puak ni kaki kencing. Mengaku IR. Cek mana mengaji habis. Aku tak mau sebut lah pasal IR tu abang kat aku. IR tu pernah tanya dia, entah IR macam mana buat lah. Dah nak pun ngaji tak habis. Dia malulah kau untuk IR sungguh. Tuan-tuan, kaki kencing semua. Tu banyak dengan berangan nak jadi kerajaan. Tambah kuli tu lagi cerai. Kata kat kuli sikit dia tak? Kan? Dia kata dalam semua Najib yang bagus. Muhyiddin malah kalau Anwar lingkup terus negara. Dia kata yang layak jadi menteri dia. Aku nak termuntah 3 kali muntah tadi. Kan dia jangan marah orang UMNO. Nah, kita mau fakat nasional. Kan? Tak usah berebut lah. Urus takbir negara dengan baik, dengan penuh keikhlasan, amanah. Oh, cantik. Tidak, Tuan Dari. Tak nampak sampai surat apa pun tak ada malam ni. Tak apa, sampai habis. Yang tu mau kena ada. Tuan. Nah, sembang karya buat tu, fikirlah aku tak percayalah. Pakar perlembagaan. Kalau dia pakar, dia tak akan tindak. Makna mencabar keputusan agung. 150/8. Saya bila baca-baca harakah, terus saya jot down 150/8. Keputusan agung adalah muktamad. Tidak boleh orang putih kata contentious, tak boleh dilawan lagi. Dia kata, maka mereka menyangka kekayaan dan harta benda itu dapat meluluskan segala kemauan hati. Oh, nak baca ayat surah ke-8 ayat 63. Wang ringgit, harta benda tak boleh beli hati manusia. Sebab hati manusia yang kontrol Allah. Lau anfaqta ma fil ardi. Saya ingat takat duit Alik kena tengok lama tak baca. Kalaulah kamu membelanjakan keseluruhan harta kamu di bumi, untuk apa? Dia kata, lau anfaqta ma fil ardi jami'a ma allafta baina qulubihim walakinallaha allafa bainahum innahu azizun hakim. Cuba ingat, kalaulah engkau belanjakan segala harta benda yang ada di bumi, nescaya engkau tidak dapat juga menyatu padukan di antara hati mereka. Akan tetapi Allah telah menyatu padukan di antara hati mereka. Sesungguhnya Ia Maha Kuasa lagi Maha Bijaksana. Tak usah duk belilah undi dengan RM2. Kan? Orang sapu duit, orang tak bagi undi. Lah ni kita buat kerja, kita takbir negara cara Islam. Tuju tak cikgu? Nampak duk unung jauh. Ni pun berangan nak jadi PM tepi ke apa? Ramai dah orang duk berangan nak jadi PM tepi. Aduh. Nek 20 nak beranak kaya, anak beranak kaya. Bohong lah. Terai 4 lebay sekali tengok. Kan? Dia buat tahu 4 lebay tak erti perintah.
Tapi kita baca-baca apa lebay jadi menteri inilah semua dapat pujian. Kan? Dunia. Kan? Kelapa sawit harga naik. Pak lebay tak pandai. Pada adik-adik saya. Baru selama 2 bulan dia duk hentam apa baru saya jawab sekali. Saya sebab apa? Dia lebih tua daripada saya. Jadi saya tak maulah kan. Tak, kami dulu serumah, dia pernah duduk rumah saya. Dia hentam semua. Terakhir ni dia hentam pasal kerajaan ni Kedah. Saya tak jawab apa, saya hantar gambar. Gambar apa? Perempuan menangis. Dia persengap. Dah dia kutuk pas tak bagus, nak aku buat menangis lah. Senyap. Sekali itu dia duk hentam. Saya tak pernah jawab. Dia pun tak tahu. Dia hantar Assalamualaikum. Aku pun jawab Waalaikumsalam. Awak lah hampa tak sok dengan pemimpin ni. Ya Allah. Hampa tak kerti nilai. Dia hentam sungguh. Kalau dia muda lama dah aku kenyok dia. Kan? Tapi kalau bersemuka saya berhujah. WhatsApp tak apa, buang masa. Nak duduk tadi tak mana tak kenal, tunjuk sikit. Aku nak dengar. Kan? Tengok dia kata sini. Ingatlah Al-Anfal ayat 63. Dekat sejam lah. Tadi kita 8-10 minit. Kan? 8-10 minit. Ni berapa minit Cikgu tengok. Berapa minit? Bukan tengok jam, tengok di telefon. Oh, telefon cak ayam ke? Mereka menyangka lagi bahawa harta boleh membeli kepercayaan dan ketaatan yang lain terhadap diri mereka. Tu ayat tadi. Tak boleh beli. Kan? Orang sambak duit, orang ambil duit, orang tak patuh kan? Nampak tak? Dari duk tayang envelope tak dah. Bukan envelope, tak apa. Kan? Berbaik pergi ambil uduk lagi basah pula nak pergi hilang ngantuk. Tengok dia kata tu saya bubuh ayat Quran. Saya suka macam tu tuan-tuan. Bila bercakap ulama ni ada, tapi takkan dia nak bubuh semua. Terbaik lah. Dia ada. Mereka lagi reti daripada saya, lagi reti daripada kita. Tapi saya tolong tambah sebab saya ingat almarhum Tuan Guru Haji Hashim Salah. Kalau tuan-tuan kenal dia lah. Boleh tak Tuan Guru kita baca kitab tafsir tak mana agak-agak sesuai dengan ayat Quran tambah boleh, tapi hang jangan tafsir dengan kepala otak dia kata kepala otak hang masuk neraka, hang tahu tak? Dia belajar ilmu tafsir di Mekah 5 tahun khusus ilmu tafsir. Sebab tu tuan-tuan, dia hanya buka Quran saja, dia boleh ajak kitab tafsir berdasarkan Quran. Hebat. Tu yang saya minat tafsir ni. Saya mula minat kerana ikut kuliah beliau 6 tahun. Kagum tuan-tuan. Kita Nurul Ihsan, dia Quran, dia terjemah, dia cerita ayat ini tentang apa lah, sama nama-nama. Dia ingat semua. Masya Allah. Satu-satu tok guru yang saya kenal, dia memang mai tempat kuliah awal. Cukup awal. Itu dia nak pergi Pinang Tunggal. Pukul 7 maghrib, 7 suku. Pukul 6 dia duduk ada dah dekat Taman Sejati di kedai. Makan siap-siap. Dia kata tok guru awal makan siap-siap. Saat ni malam segan lah. Kalau tuan-tuan pernah ikut, hebat. Mudah-mudahan Allah merahmati beliau lah. Guru yang pernah saya ikut kuliah. Saya minat tafsir kerana ikut kuliah dia. Hebat tuan-tuan. Hang boleh tambah, tapi hang jangan hurai ikut kepala otak hang masuk neraka. Dia tak apa, dia mengaji khusus. Jadi kita tambah-tambah sesuai dengan apa yang disebut oleh ulama. Tetapi mereka ini adalah salah, semata-mata salah. Harta adalah alat untuk menambah mudahnya kita membuat kebajikan dan taat kepada suruhan Tuhan. Tu orang kaya dia kata pernah bagi 100,000. Dia masa dia berjaya lah, Alhamdulillah dia berjaya. Rumah dia 20 juta dia buat. Dia balik kampung tuan-tuan, dia cari semua dia beradik dia 40 orang, 30 orang, semua pergi umrah, dia bayar. Satu ketika tu saya dipahamkan zakat dia 2 juta. Zakatnya tu dia. Dia kata sebab ustaz beritahu lambat, tinggal sikit lagi berdapat 100,000. Kalau anak dia bagi 200,000. Kak ustaz ni bakilah ni kata. Macam tu bagus Dia yung habis semua.
Adik-beradik dia 30 orang. Kalau 5,000, 6,000 tak 200,000. Tapi low profile, tak ramai. Nah, sebenarnya harta adalah alat untuk menambah mudahnya kita membuat kebajikan dan taat kepada suruhan Tuhan. Betul ya? Beli kereta mewah tak ramai bawa kereta tu ke kuliah. Kan? Maka sangatlah heran takjub keadaan manusia yang sombong dan derhaka apabila bertambah kaya rayanya. Bila dia kaya, dia lagi lupa diri. Yang ni takjub, kita heran, tak sedar diri. Kan? Hang kaya dia banyak pun, bila sakit masuk ICU tang tu juga hang duduk. JKK dalam bilik tu, Tan Sri contoh lah, Tan Sri yak jutawan pun bilik tu Pak Haji, kan? Kita ustaz besar-besar pun tiga-tiga duk ada. Tanya Pak Haji kan, sakit sakit kita serupa. Lama dah 5 bulan dah tak baik-baik lagi. Lepas tu duk makan apa? Minum air kosong macam hang lah. Duit banyak. Patutnya boleh lah order teh tarik tengah hari. Malam tom yam kan, tom yam campur. Nak telan ke mana? Tu lepas tebuk ni tauk tu lah. Duit banyak tak jadi benda. Untuk mengakhiri Asy-Syu'ara, dalil dia tuan-tuan. Asy-Syu'ara surah ke-26 ayat 205 sampai 207. Inilah balasan. Kadang-kadang di dunia pun kekayaan itu tidak memberi manfaat. Tak ingat dah ayat macam mana? Rosida baca sikit. Ayat 205 207 Asy-Syu'ara surah ke-26. Okey. Afara'aita in matta'nahum sinin thumma ja'ahum ma kanu yu'adun ma aghna anhum ma kanu yumatta'una. Ingatlah ayat tuan-tuan. Bukan nak kata siapa-siapa nah. Orang kaya-kaya tu sombong. Ni dalil dia. Apakah kamu tidak melihat orang yang kami bagi dia hidup bersenang lenang bertahun-tahun lamanya, kemudian apabila sampai masa Allah nak jatuhkan dia sakit, nak timpa musibah, yang telah dijanjikan oleh Allah, kesenangan itu tidak memberi manfaat langsung kepadanya. Tu dia tuan-tuan. Duit 100 juta ustaz, minum air sejuk masuk ke tangan, kan? Patutnya Coca-Cola lah kan, ataupun ketum kan. Bukan kata dia pun nak abang tersadu lah. Ni Allah sebut 205 207 Asy-Syu'ara surah ke-26. Ada masa ketika kekayaan tidak memberi manfaat. Kita duit tak banyak, alhamdulillah sihat, kan? Tapi Allah uji katlah, umur saya setahun dah tak sihat, habis puluh ribu lah tuan-tuan buat macam mana, kan? Sayang bini takkan, kan? Last sekali tak yang tak pi lagi hospital biasa je. Tak boleh semua pi dah. Pakar kencing, pakar kencing pun banyak. Pakar penipu, tapi tak mau sebut lah. Dengar doktor pakar khidmat macam tai minyak. Aku tak pi dah hospital tu abang tu. Cik baik saya tak tunggu itu keli dah kan abang. Kita pi 8.30 5.30 petang baru masuk bilik. Dah lah charge bilik khas saya ambil satu khas, nak suruh dia duduk. Bilik tu pun kat ketiga baru dia boleh masuk. Tunggulah dekat lobi tu. Saya balik, saya ada kerja, kan? Dah sampai 5.30 doktor kata boleh tak main esok. Perempuan aku pun naik angin lah. Setback aku tak ada. Aku tak mati dah doktor tu. Kalau dia tak mati, aku mati ya. Kan? Kalau seorang nak mati. Ada pula suruh balik. Perempuan saya terang, tak boleh. Saya main 8.30 pagi dengan suami saya benda balik. Ni anak teman. Tu kencing kan tu. Pakar kencing. Kan? Wajak mubak ni. Kan? Aku tak pergi dah hospital tu. Dah habis kat 3,000. Faham tak tak? Kan? Metro bagus tuan-tuan. Metro Sungai Petani saya puji. Nah, mereka bagus. Servis dia okey. Baik, takat itulah tuan-tuan, sambung kita nak baca nama apa? Suratul Mulk tu jadi tuan-tuan dan puan yang biasalah, kalau rasa nak beli barang-barang di belakang ada, nak infak ada, insya-Allah terima kasih dan kita minta tuan imam untuk menjadi khalifah lah